Hai semua, hari ini saya akan kongsi bagaimana membuat sambal ibu. Mula-mula kita panaskan minyak. Untuk buat sambal ibu, cili dekat 10 ya, dengan bawang merah, bawang putih. Bawang putih tadi dalam gambar tu saya tak tunjuk, saya letak 13 bawang putih. Lepas tu tomato tu tadi juga saiz, banyak tadi cili dipotong lah. Minyak dah panas, senang je, masuk je macam ni. Lepas tu untuk mengelakkan daripada meletup-letup kena kita, masuk tutup dia, kecilkan api sedikit. Dia ada duduk dalam sana, sambil tu in between tu sebelum dia nampak masak tu kacau lah, untuk mengelakkan daripada hangus kat bawah, dia atas tak masak sekata kan. Bila kita tutup juga bukannya sekadar minyak tu meletup kat kita, tapi cili tu akan lebih empuk, lebih rasa masuk masak dia tu lah. Dia masak dengan wok juga kan, dia akan lebih lembut lah. Cili tu senang nak tumbuk nanti. Okey, tadi saya dah buka tutup kacau, tak lama sangat lah, 5 minit kan. Lepas tu you tengok bila dah bawang, tomato dia dah bertukar colour sikit tu, saya hanya pakai cili merah ni sahaja, cili padi je. Sebab anak dengan suami tak suka campur dengan cili merah yang besar tu. Tapi siapa-siapa yang suka pedas sambal tapi tak berapa suka pedas sangat yang menyenyit tu, bolehlah campur dengan cili besar yang pedas, yang cili besar warna merah tu kan. Okey, ni bila dah jadi macam ni, lebih kurang macam ni kan, baru saya masukkan apa panggil tu, terasi, belacan. Belacan ni just masuk dia, jangan kacau lebih-lebih, takut dia hancur, nanti susah kita nak angkat kan. Tenggelamkan dia, dan kita biarkan lagi a few minutes. Lepas tu kita tumbuk. Saya tak blender tau, 100% cili yang RM10 yang saya beli ni memang saya tumbuk. Itu kat sana tu saya ada buat sup daging hari ni, sup tulang. Sup tulang hari ni direbus. Air ni dah saya tukar untuk kali kedua lah, sebab kat sini tidak suka bau-bau daging lembu sangat. Nak makan benda berlembu kan, tapi tak nak bau lembu-lembu lah, apalah. So kita follow lah selera kan. Ini awak biar je a few second lagi, macam ni lah. So dia tak meletup actually. Minyak pun sedang-sedang je letak, dan saya pakai api memang sederhana. Sorry, tapi inilah kuali yang sedap digunakan kan. Belilah cantik macam mana kuali pun, kalau anak kampung dia tetap sukakan kuali macam ni untuk masak. Sometimes saya menggulai pun sebenarnya saya guna kuali ni. Lepas dah habis siap masak gulai ke whatever buat tu, kari ke, gulai kuning ke, kurma ke, sup ke, saya akan alih masuk dalam tu. Something like that lah. Periuk yang senang nak angkat ke depan kan. Yang ini kita buat macam sahaja. Kita tunggu dia masak, nanti proses kita tumbuk dia pula. Okey. Okey, kita dah masak hampir 10 minit. Belacan kita pun dah dapat dah lembut kan. Actually belacan ni kan kita dah beli yang dah bakar punya kan. Sekarang banyak jenis belacan dalam pasaran, macam-macam dia. Okey, sambal dah lembut. Sambal pula dah, tomato, bawang, cili semua dah lembut. So belacan dah hampir masak. Kita masak lebih kurang 10, 12 minit, 15 minit lah, maksimum pun 15 minit. Tak nak lebih sangat, nanti cili ni jadi garing sangat ya. Okey, untuk ekstra bawang pun boleh. Siapa yang nak kurangkan pedas, boleh letak ekstra bawang dengan tomato. Kita boleh pakai sambal bawang, terlebih bawang. Sambal ni sebenarnya tak adalah rumit sangat buat, cuma bab nak menumbuk tu rumit. Ini biasanya saya stok untuk seminggu ataupun seminggu plus lah. Jadi bila dah buat tu, kita tumbuk semua-semua, kita boleh simpan dalam bekas, masuk dalam peti ais. So
Satu dagingnya pun dah gegak-gegak dari tadi dah. Okay, saya nak angkat. Ni kalau kita angkat, tak apa ada minyak sikit pun sebab minyak tu yang buat dia jadi macam sedap lepas ni. Macam air lah. Kalau kita letak air kan dia mudah rosak. So kita guna minyak dia juga untuk meratakan, untuk melembapkan rasa sekata sambal tu nanti. Okay. Okay, kita dah selesai angkat semua. Minyak ni kalau setengah orang suka benda-benda yang pedas untuk gorengan boleh simpan. Minyak cili memang sedap sebenarnya sebab dia dah ada rasa bawang dia, ada rasa terasi dalam ni, belacan dalam ni. And then ini rupa dia yang dah diangkat. Nanti saya tunjuk macam mana nak tumbuk pula. Minyak ni kalau nak so saya akan buang. Tapi buat sebenarnya jangan buang lagi. Kita tumbuk ni dulu. Kita tumbuk cili ni dulu. Kita takut nanti kita perlukan minyak untuk tambahan menggaul nanti kan. Okey, sekarang proses menumbuk. Saya kalau belacan ni orang Indonesia dia panggil terasi. Tumbuk dia tu tak adalah tumbuk sampai dang tak. Macam lenyek-lenyek dia lah. Macam ni. Kalau ada lesung endung tu kan macam dia punya tempat buat sambal tu seronok pakai yang tu sebab dia mudah nampak. Okay, so tumbuk semua ni sampai habis. Habis semua ni, dan baru kita campur semua bahan-bahan dia, garam, gula. Gula make sure pakai gula perang. Saya pakai gula perang. Untuk sambal memang sedap kita pakai gula perang. Rasa dia lain berbanding kita pakai gula putih. So just tumbuk-tumbuk saja macam ni lah. Tumbuk dia. Okay. Lebih kurang macam tu lah. Dia ada dua versi. Lepas kita tumbuk ni semua, kita nak goreng balik pun boleh. Goreng balik dengan minyak yang sama dan tambah sedikit minyak kalau kurang. Ataupun terus siap kita simpan. Sebab setengah orang dia suka yang agak garing dan kurang pedas. Bila you goreng lagi sekali, dia takkan rasa pedas tu menyengat sangat. Tapi ini masih ada rasa pedas yang menyengat tu. Sebab saya biasa lepas dah tumbuk, simpan je. Saya takkan goreng lagi. Sebab tadi cili dah masak kan. Semua cili dah masak. Okey, sekarang tekstur dia lebih kurang macam tu lah. Okey. Oh ya, saya lupa tadi. Saya nak share satu petua cara nak tumbuk supaya tangan ni, kita yang dah selalu ke dapur ni, bukan selalu ke dapur lah, mak-mak ni biasanya tak takut sangat dengan cili-cili ni dah. Biasa anak-anak dara yang baru belajar nak masuk dapur kan, you all mesti takut, panas lah tangan, pijar lah lepas ni kan. Nak cari sarung tangan emergency mesti tak dapat because first time nak buat whatever kan. So kita guna apa yang ada. Okey, salah satu contohnya, Jap. Okey, saya ambil plastik. See, plastik macam ni. Dia buat sarung je kadang. First time dulu saya memula kahwin dulu memang macam ni dah saya buat. Lepas tu tak lah. Sebab kita dah. Okey, ambil plastik. So sarung tumbuk je. So dia takkan kena you. Ambil plastik yang agak panjang lah. Plastik. So you tumbuk. Terus tumbuk je. Taklah bising pun kita je kan yang dengarnya. Kan kita takut terpercik air cili pula ke dalam mata kita kan bila dia. Okay, see, kita melekat-dekat plastik ni. Great. See, tak kena tangan kita. So lepas tu kita boleh makan, kita
kita boleh basuh tangan, tak rasa pijar, tak rasa panas tangan tu, kesan air cili kat tangan kan. So boleh buat cara ni untuk anak-anak dara ataupun tangan-tangan yang sensitif tu, yang baru belajar nak buat sambal kan. Okey, mesti ada setengah tanya, Kak, kalau rumah kami kan tak ramai ada tusung batu sekarang, tak apa, boleh pakai blender. Blender benda ni cili ni dengan kadar yang letak dalam blender, jangan penuh. Kalau macam banyak macam saya ni, tak payah banyak, letak sikit-sikit. Lepas tu air tu guna blender basah. Air jangan letak air, kita gantikan dengan minyak yang kita goreng, yang lebihan minyak ni. Kita buat blender dia. Blender tekan sekejap berhenti, tekan sekejap berhenti. So dia takkan hancur macam halus lembut sangat tu kan. Kita kan nak macam ada texture cili tu kan sikit. Kalau you blender pun boleh, no problem, boleh blender. Ini yang dah siap, so done. You boleh blender, tak jadi masalah. Lepas tu blender, tekan sekejap, lepas tu ambil sudu, kacau. Kacau balik-balikkanlah dalam tu dalam blender basah tu kan. Lepas tu blender lagi. Kalau dah tak cukup lumat kan, kita tak nak dia lumat sangat. Okey, ni kan tak nampak menggiurkan. So saya akan ambil sedikit minyak kat sini. Okey, saya akan tuang sikit je, tak payah banyak, just untuk aksesori kan. Masukkan garam, gula, and then air asam limau kasturi yang kita tadi. Saya masukkan kulit dia sekali, hiasan. Ni yang sedap kan. Kalau dekat Indonesia dia panggil jeruk, asam ni dia panggil asam limau, dia panggil jeruk. So kacau-kacau. Sama juga bila dah siap blender tu, masuk dalam bekas, masukkan asam limau, masukkan bawang, masukkan gula, garam. Cuma ajinomoto saya tak pakai lah. Buat sambal sebenarnya tak sedap letak ajinomoto. Try buat sekali, tak apa ajinomoto. Okey. Dan cute tak? Pedas gila ni, saya mesti tak makan. Selepas 2-3 hari baru saya makan. Yang hari pertama buat, saya memang tak makan pedas. Tapi anak saya dengan suami saya suka. Okey, untuk penggemar-penggemar sambal, saya tahu mesti cakap saya letak bawang, gula, garam sampai gaul. Mesti cakap kan letak dalam peti ais nanti beku sambal tu sebab kita guna minyak. Yes, memang beku. Memang beku, tak boleh dinafiskan. Tapi yang bagusnya dia tahan lama. Dan cara nak makan dia, jangan panaskan. Jangan panaskan, maksud saya guna microwave. Kalau nak panaskan guna kuali, okey. Letakkan minyak sikit, panaskan. Ataupun letakkan air, panaskan. Either one pun boleh. Air boleh, minyak pun boleh. Dan saya biasa saya tak panaskan. Contoh saya nak makan lunch kan. Contoh kita dah nak berbuka nanti, sejam ke sebelum nak berbuka tu saya keluarkan. Contoh berbuka pukul 7, pukul 6 tu kita keluarkan lah, letak atas meja. Nanti kita boleh hidang yang dah cair. So benda tu tak perlu dipanaskan. Dan rasa dia akan terus pedas. Kalau kita selalu panaskan, dia tak akan rasa pedas dia lah. Pedas tu akan hilang sebab dia garing dengan minyak tu kan. Dengan api tu mematikan rasa pedas tu lagi. Okey, satu lagi petua. Untuk tapua yang kita yang penggemar pedas ni, kan selalu kena ada sambal kat rumah. Pastikan pakai tapua yang sama lah. Sebab kenapa? Lama-lama tapua tu dia akan tinggal. Dia akan tinggal warna sambal di dalam. Basuh macam mana pun, kalau dah selalu kita guna yang itu. Okey, untuk first time, okey. Ni yang second time nak guna, tak dekat lagi. Ini dah berkali-kali. Pastikan tapua yang itu je kita pakai. So, kita tak tak campur lah dengan tapua lah. Bukan tak boleh campur, boleh, tapi kan tak cantik. Lepas tu tengok, pakailah tapua yang sama setiap kali. So kekal je yang sambal tu yang itu punya kan. Gitu je lah. So kita masukkan dalam bekas. Ni bolehlah tahan 2 minggu. Dia ke rumah 2 minggu ke rumah saya tak tahulah. Yang kulit limau yang saya masukkan tadi, ada setengah suka makan kulit limau tu. You all boleh racik-racik halus-halus. Saya suka, tapi suami saya tak suka. So problem saya.
So saya cakap tak apa dah, kita ikut selera suami lah kan. So yang ini hanya aksesori dan perasa dia. Letak kulit limau tu sebenarnya lama-lama dia akan ada rasa dia juga. Okey. Dah. Dan untuk 2 bekas kita simpan dalam fris. Selamat mencuba ya. Bye. Selamat berbuka.